Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita beribadah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelbagai sudut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang sekiranya ketiga-tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya di akhirat nanti dengan hisap yang mudah. Allah Ta'ala akan hisapnya dengan hisap yang mudah. Maksud hisap yang mudah ini ialah semasa pertanyaan sesi soal jawab itu tidak diperdebatkan, tak ditanya kenapa, dan tidak ditanya dengan keras, dan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk penghisaban itu tempohnya tidak lama. Maka ini dipanggil hisab yang mudah. Dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, man nuqishal hisabu udziba. Barang siapa yang dimunaqasyahkan hisabnya, yakni diperdebatkan, ditanya dengan pelbagai soalan ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, udziba, pasti dia diazab. Pasti dia diazab. Tanya tu azab dah, kena soal tu susah dah, azab dah. Dan bila ditanya banyak-banyak, maka keluarlah segala ni, benda yang kita nak susuk jadi terbuka. Segala rahsia-rahsia kita, walaupun Allah Ta'ala Maha mengetahui, tapi pada hari itu semua makhluk akan tahu. Hisab kita ni depan semua orang. Kan kita seorang-seorang je duduk dalam bilik kena soal siasat. Seorang-seorang kena tanya pun susah dah.
Ini depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh makhluk. Semua manusia waktu-waktu tu hadir akan dengar penghisaban kita. Jadi siapa yang ada 3 perkara ni, Nabi kata hisab dia akan jadi mudah. Wa adkhalahul jannata bi rahmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya. Yakni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan masukkan dia dalam syurga walaupun amalan dia tu tak seberapa. Amalan dia tu tak sampai tahap untuk memasukkan diri dalam syurga. Dalam syarah hadis ni dia kata wa in kana amaluhu la yuballighuhu dzalika liqillatihi, walaupun amalannya itu tidak dapat menyampaikan dia ke dalam syurga sebab sedikitnya amal itu. Tetapi dengan sifat-sifat ini, sifat yang mulia ini, 3 sifat ini, maka Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, dengan sifat ihsan, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam syurga. Yang pertama, tu'ti man haramaka, kamu memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepada kamu. Orang yang tak suka dengan kita, orang yang tidak mahu bertegur sapa dengan kita, kita beri kepada dia hak-hak dia. Kita beri kita punya rasa kasihan kita kepada dia. Kalau dia susah kita pun tumpang susah. Tu'ti man haramak, orang yang tak mau beri kepada kamu, kamu beri kepada dia. Antara mafhum lagi, yakni kamu mengasihi orang yang tak suka kepada kamu. Nampak macam senang je, tapi Masya Allah susah. Sebab ni benda hati, duduk dalam hati. Benda dalam hati ni dia bukan boleh buat-buat. Perlu kepada betul-betul orang yang betul-betul yakin dengan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang ni dia boleh buat. Walaupun orang buat macam-macam ke dia, tetapi sedikit pun dia tidak simpan perasaan yang jahat terhadap saudara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak, kamu memberi maaf kepada sesiapa yang telah buat zalim kepada kamu. Siapa yang buat zalim pada kita, tak kiralah pada diri kita fizikal ataupun pada harta kita, harta benda kita dizalimi, diambil secara zalim contohnya, ataupun maruah kita dizalimi. Fizikal tak ada rasa, tak ada apa, tak ada luka, tak ada patah, tak ada sakit, tapi maruah kita dizalimi. Dalam keadaan gitu, kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini lagi berat. Orang buat dah kita. Maafkan. Ini semua sifat-sifat yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang marah ke dia, Nabi beri. Orang buat zalim ke dia, Nabi maafkan. Nabi tak balas. Kalau balas pun balas dengan kebaikan. Ini sifat-sifat yang besar. Dan yang ketiga, wa tasilu man qata'aka, dan kamu menghubungkan
hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Orang yang putuskan hubungan dengan kita, sama ada dia itu keluarga kita sendiri, kawan kerabat kita, anak beranak kita, ataupun orang lain, orang luar, jiran-jiran kita, orang kampung kita, putuskan hubungan dengan kita, kita cuba untuk hubungkan balik hubungan, pulihkan hubungan tu supaya jadi baik. Hubungan tu tidak keruh, tidak terputus, jadi mumu aku je. Tak. Ini dipanggil silaturrahim, menghubungkan tali persaudaraan tu. Jadi 3 perkara ni Nabi kata kalau ada pada seseorang itu, maka di akhirat nanti hisab dia jadi mudah. Hisab dia jadi mudah. Sebab apa? Dalam diri dalam hati dia sebenarnya kosong, tak ada apa-apa. Satu kisah. Dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi buat majlis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada ahli majlis itu, Nabi kata sekejap lagi akan ada satu orang ahli syurga masuk. Satu orang ahli syurga masuk. Jadi sahabat tunggu-tunggu, masuklah satu orang dalam keadaan air wuduknya masih lagi menitis daripada anggota badan dia. Dia masuk tu, kasut dia gantung di atas bahu. Nabi kata kejap lagi akan muncul satu orang ahli syurga. Dia yang masuk, dia mari. Hari yang pertama. Hari yang kedua, Nabi SAW sebut lagi benda yang sama dalam majlis. Nabi kata kejap lagi akan muncul satu orang ahli syurga, dan yang muncul tu orang yang sama kemarin. Esokkan di hari yang ketiga, Nabi cakap lagi sekali, kejap lagi akan muncul satu orang ahli syurga, dan orang yang muncul tu adalah orang yang sama, dan dalam keadaan yang sama. Air wuduk dia masih lagi menitis, kasut dia letak atas bahu. Maka bila selesai majlis, satu orang sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia, dia pun pergi ikut sahabat yang Nabi bagi tahu 3 hari berturut-turut orang ni yang muncul ni ahli syurga. Lepas habis majlis, dia pergi turut orang ni sampai ke rumah dia. Dia pun beritahu kepada sahabat ni, dia kata saya ni balah dengan ayah saya kat rumah, jadi boleh tak saya nak tumpang sini beberapa malam. Tujuan dia sebenarnya dia nak tengok apa amalan orang ni sampai 3 hari Nabi kata ahli syurga, dia yang muncul. Dia kata tak apa, boleh. Jadi malam yang pertama dia tidur di rumah tu, dia pun tengok, dia perhati, tak ada amalan special. Tengok amalan biasa je, cuma adalah nampak hak beza sikit bila dia kalih badan, time tidur tu kalih badan, dia sebut nama Allah. Malam kedua pun begitu juga, kita tak nampak benda, tak nampak amalan yang special, hak istimewa ni. Amalan yang ada amalan biasa. Hari yang ketiga, malam yang ketiga,
pun gitu juga. Tak nampak, tak jumpa amalan yang istimewa ni. Maka esokkan dia kata, sebenarnya saya ni tak ada balas apa dengan ayah saya. Cuma saya ni dengar 3 hari berturut-turut Nabi bagi tahu akan muncul satu orang ahli syurga, dan ketiga-tiga hari kamu yang muncul. Jadi saya nak tahulah apa amalan yang special supaya saya pun boleh masuk syurga dia. Nabi bagi tahu tentang sahabat ni atas dunia lagi ni ahli syurga. Tak mati lagi. Tuan hidup lagi. Siapa dia nak ambuh? Tak, semua nak. Jadi orang ni kata, dia kata amalan saya betul lah. Hak mana awak tengok tu, hak tu lah. Tak ada dah amalan special. Biasa hak tu. Lepas tu sahabat yang datang ke rumah dia ni kata kalau gitu tak apalah. Dia pun nak pergi. Bila dia nak pergi je, tuan rumah panggil, tunggu kejap, dia kata. Ada satu. Ada satu amalan. Amalan ni apa? Dia beritahu setiap hari bila aku nak tidur, bila saya nak tidur, setiap hari bila saya nak tidur, saya bersihkan hati saya daripada semua perasaan dengki, iri hati, tak suka pada orang lain, semua bersih. Dan saya maafkan semua orang. Setiap hari sebelum tidur. Maka sahabat tu kata, inilah amalan yang bawa kamu kepada apa yang Nabi SAW sabdakan. Hati dia bersih. Ni orang tak suka dengan dia, dia bagi. Orang buat zalim dengan dia, dia maaf. Orang yang putus hubungan, dia sambung. Dalam hati dia ni kosong. Tak ada rasa marah, tak ada rasa benci. Dan ini antara sifat sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni kalau tak suka sesuatu, bukan tak suka pada orang, tak suka pada perbuatan. Perbuatan tu, dosa tu yang dia tak suka. Bukan pendosa. Pendosa ni bila dia taubat, bila dia minta maaf, selesailah hak dia. Jadi kita tak suka ni, kita nak marah ke apa, marah atas dosa tu, bukan marah atas orang tu. Sehingga bila dia bertaubat pun, dia jadi baik pun, masih lagi kita rasa dia ni jahat. Itu tanda apa? Kita ni tak suka kepada orang, bukan tak suka pada dosa tu. Kita disuruh untuk benci kepada az-zamb, dosa, bukan benci kepada al-muznib, orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa ni kita kena kesian ke dia, kena kesian ke dia. Jadi orang yang ada hati yang bersih seperti ini, mereka inilah yang akan dapat hisaban yasira. Dalam Al-Quran ada lagi beberapa golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Orang yang dapat buku catatan amal ni dengan tangan kanan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka ada pun orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dapat dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ringan hisab dia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut orang yang dapat buku catatan amal ni, dia akan panggil pula orang lain, mari tengok ni buku catatan amal hamba ni, comel ni.
dia berbangga macam orang dapat rizak, orang dapat keputusan biasa, dapat keputusan cemerlang, panggil belaka mari tengok. Suka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 3 sifat ni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun munjiyatun khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati wal adlu fir ridha wal ghadabi wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara adalah penyelamat. Ini penyelamat kepada seseorang itu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 3 perkara ni maksudnya 3 sifat. 3 sifat yang ada pada seseorang itu yang boleh menjadi penyelamat untuknya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam secara sembunyi dan terang-terangan. Bila duduk depan orang ramai, ataupun dia duduk seorang diri dalam bilik contohnya, tak ada siapa nampak, dalam semua keadaan dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling susah sekali. Depan orang boleh lagi cover, tapi bila kita duduk seorang ni susah. Tak kira lah siapa pun, awak cakap sama kok. Bila duduk depan, bila berada bersama dengan orang ramai, yang ni mudah lagi nak jaga. Takut lagi orang kata benda pula. Bila seorang tak ada siapa tengok ni, kita je, insya-Allah. Pada waktu itu nak mewujudkan sifat rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala ni lumayan. Nak wujudkan rasa takut pada Allah. Lebih-lebih lagi kalau sekarang dengan telefon dah semua kan, so, duduk senyap je dalam bilik tu, bercahaya, tak ada siapa tahu apa yang kita tengok, apa yang kita buat, apa yang kita dengar. Allahu Akbar. Saya yang cakap pun jadi takut pula. Dia cakap sedap sangat duduk depan ni. Nak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala semasa sunyi diri dan semasa dalam keadaan terang-terangan bersama orang ramai. Ada sifat ni, selamat kita. Lah kalau kita sentiasa ada rasa takut dalam hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu nak buat benda ni tak boleh ni, Allah larang. Nak cakap, nak mendengar, nak melihat, sentiasa dalam hati kita ni rasa Allah dengar apa yang saya cakap, Allah tahu apa yang saya buat. Jadi sentiasa rasa diperhatikan. Walaupun sebenarnya setiap masa tu malaikat kiri kanan dia ramah, dia catat je hak baik, hak buruknya ada. Jadi kalau kita dapat wujudkan sifat ni, macam mana sifat ni boleh wujud dalam diri kita? Bila lidah kita sentiasa membesarkan Allah, barulah dia masuk. Percakapan harian kita tu kalau banyak kepada membesarkan Allah. Sebab tu dalam
dalam amalan-amalan kita, hatta dalam tasbih kita, dalam semayang kita, segala ucapan-ucapan tu kita patut tahu benda apa yang kita sebut. Dalam semayang kita takbir Allahu Akbar, apa benda dia Allahu Akbar tu? Apa makna dia? Dia bukan semata-mata ucapan tu. Itu semua sebutan-sebutan, lafaz-lafaz yang untuk sampai dalam hati kita ni. Bila kita sebut dengan benar, dengan penuh penghayatan, dia akan masuk dalam hati ni. Dia akan masuk. Bila masuk dalam hati tu yang dia akan wujud tu. Dia akan keluar bila masa dia. Nak buat benda yang Allah tak suka, dia jadi takut. Tadi sebut Allah Maha Besar, berkali-kali kita sebut. Kebesaran dia tu akan wujud dalam hati. Sama macam benda-benda lain lah. Tak? Bila kita selalu sebut tentang satu perkara, benda tu lekat dalam hati kita. Lama kita budak-budak dulu takut dengan hantu. Tak ada jumpa pun, tapi takut. Gelak takut. Nampak pelik sikit, takut. Main mana takut tu? Sebab dibesarkan benda tu, ditakutkan, disebut lagi sampai ni duduk dalam hati ni. Duduk tengah terang berderang pun takut juga. Sebab benda tu dah masuk dalam hati. Kita ni kalau kita betul-betul sebut Allahu Akbar dalam setiap kali waktu solat kita dengan penuh penghayatan. Kalau kita semayang dah berapa puluh tahun dah, sepatutnya kebesaran tu dah ada wujud ni. Masuk. Sekali semayang berapa kali takbir? Bermula daripada takbiratul ihram sampai ke salam tu, banyak kali takbir Allahu Akbar. Itu tak masuk puji-pujian lagi. Kita puji Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Puji Allah, maha suci Allah, maha suci Tuhanku, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Kita baca doa iftitah, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Fatihah, dalam tu pun kita sebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sebut ini dengan betul, penuh penghayatan, faham makna dia, masuk dan sampai masuk dalam hati kita, ni sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala ni akan wujud. Tapi kalau kita sebut dengan macam satu rutin, takbir Allahu Akbar, tak ada rasa apa-apa dalam hati kita, semata-mata sebut je lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh pahala boleh sebut, tetapi kesan dia pada diri kita tak ada lah. Kesan tu tak mari. Dapat sifat takut pada Allah. Bila ada sifat ini, maka kita ni akan sentiasa taat perintah Allah. Sifat takut ni lah yang mendorong kita untuk taat. Orang takut kepada penguasa, takut pada polis, dia bolehlah taat, dia boleh ikut. Nampak dah betul? Tak jadi nak buat benda, nak langgar undang-undang tak jadi, sebab takut. Takut kepada mak ayah, dia akan menzahirkan taat tu. Sama juga bila dalam hati kita ni ada takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan zahirlah segala ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya daripada anggota badan kita ni akan keluar benda taatnya. Segala yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tu akan tertahan. Sebabnya kita takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Itu yang dipanggil yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang tidak nampak, benda yang ghaib, daripada pandangan mata kita, tak nampak pun. Sebab tu Nabi kata, ini yang pertama sekali yang akan menyelamatkan kita ni, sifat takut pada Allah Subhanahu. Dia akan zahirkan kita rasa malu pada Allah semua. Bila tak ada sifat ni, maka kita akan buat apa yang kita nak, sebab kita rasa kita ni bebas. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadabi, bersikap adil semasa dalam keadaan redha dan juga semasa dalam keadaan marah. Masa kita setuju, maksudnya perkara yang baik itu menyebelahi pihak kita, kita sukalah. Kita dok kata adil-adil lah. Bila yang tidak menyebelahi itu pun sama juga, kena adil juga. Kadang-kadang bila buat adil tu menyebabkan kita ni dia tak menyebelahi pihak kita. Kita dalam keadaan marah pun kena adil juga. Ini pun susah juga nak buat. Waktu redha mudah, waktu marah, waktu marah ke anak-anak ada 5 orang, marah ke seorang ni nakal sangat, nak bagi apa-apa, tak nak bagi hak kelima, hak kita nak marah ni, nak bagi adil ke dia tu. Kadang-kadang perasaan tu menguasai kita, menyebabkan kita ni tak berlaku adil. Orang lain bagi banyak ni, hak dia bagi kurang. Nabi kata waktu marah pun kena adil juga. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, dan bersederhana semasa fakir dan juga semasa senang. Masa kita miskin, masa kita tidak ada apa-apa, masa kita kekurangan, dan juga pada masa kita senang, kita mudah. Dalam dua-dua keadaan ini Nabi kata kena bersederhana. Macam mana ada miskin pun nak sederhana juga? Bersederhana maksudnya ialah janganlah disebabkan kemiskinan kita, kekurangan kita menyebabkan kita jadi kedekut. Sikit pun tak boleh nak keluar, menyebabkan kita jadi sangat-sangat kedekut. Sebab apa? Tak cukup sebab berasa tak cukup. Orang mari minta derma, mari minta sedekah, kita miskin kok, jadi tak boleh nak keluar walaupun RM1 nak bersedekah. Nabi kata bersederhana. Walaupun kita dalam keadaan tidak mampu, lemah, kita berilah dengan kadar kita, kan mesti banyak. Dan kalau kita dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang pun Nabi kata bersederhana juga. Maksud bersederhana, janganlah kita melampau dalam perbelanjaan kita sampai jadi israf, membazir.
membazir. Tak ada keperluan, kita beli juga, kita ambil juga. Sebab apa? Kita rasa tak apa, ada banyak, rasa ada banyak, jadi dia buat pun ikut suka hati. Bagi orang panggil apa? Beli belah. Apa beli belah. Jadi dalam dua-dua keadaan ini kita kena bersederhana. Waktu susah pun kita bersederhana. Janganlah susah itu menyebabkan kita ini jadi tak boleh buat kebaikan langsung. Dalam keadaan senang menyebabkan kita ini jadi berlebih-lebihan. Jadi 3 sifat ni, sifat takut pada Allah semasa sunyi diri, semasa terang-terangan, bersikap adil semasa redha, semasa marah, bersederhana semasa fakir dan semasa senang. 3 sifat ni adalah sifat-sifat yang Nabi kata penyelamat, akan menyelamatkan kita bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat nanti. Sebab zahirnya orang yang ada sifat-sifat ini, maka agama dia akan terpelihara. Agama dia akan terpelihara. Daripada 3 ni, hak pertama tu yang paling utama. Daripada yang pertama tu lah dia akan keluar yang 2 lagi ni. Orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berlaku adil. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tahu yang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa senang ke dalam masa susah ke, dia tak ada masalah. Dia tahu apa yang dia perlu buat. Ini sifat-sifat ni Nabi sebut kepada kita ni, tujuan dia supaya kita ni berusaha untuk dapatkan. Ni sifat-sifat dia bukan semula jadi. Maksudnya kita ni terus ada, boleh ada tu. Allah Ta'ala beri pada kita ni benih. Benih dia apa? Benih iman. Benih tu yang kita kena suburkan, barulah sifat-sifat hak baik ni dia akan keluar. Kalau benih tu kita tidak suburkan, maka dia jadi macam pokok yang rosak. Bila dia punya akar dia tu, tunjang dia tu rosak, pokok tu tak ada manfaat, tak keluar hasil. Dia keluar hasil yang buruk. Buah tak comel, patut manis jadi tawar, jadi masam. Asal daripada benih yang tidak disuburkan. Jadi benih yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, benih iman ni benda besar. Bila diusahakan, bila disuburkan, maka semua sifat-sifat ni dia akan terzahir daripada diri kita. Tapi kalau dia tidak disuburkan, maka dia tidak dapat memberi apa-apa manfaat pada kita. Manfaat dia ada, akhir sekali kita boleh masuk syurga sebab ada iman. Siapa yang ada dalam hati dia walaupun seberat zarrah iman, akhir sekali di akhirat nanti dia akan masuk dalam syurga. Tapi sebelum tu kena duduk kat lain dulu, nak kena bersih dulu. Kalau bersih dengan air senang, bersih dengan api, kena bakar. Nak dapat emas yang comel tu dibakar dulu, baru dapat. Itulah keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kefahaman dan taufik untuk kita amalkan apa yang disampaikan pada malam ini.
sama-sama kita niatkan untuk kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.